Nak bercerita mengenai Ramadan. Untuk kita imarahkan lagi Ramadan ni, macam-macam perkara yang kita boleh lakukan. Tapi ada satu kekangan dan ada satu benda yang mungkin boleh melalaikan kita. Mungkin. Ini. Ya, itulah dia teknologi. Ini sambungan bukan telefon. Bukan telefon ni, bukan jenama, bukan apa. Tapi teknologi. Gadget ni. Jadi, sebenarnya kita boleh positifkan benda tu. Kita boleh positifkan teknologi tu. Sebagai seorang milenial yang membesar dengan teknologi, kan, pastinya Haziq percaya yang teknologi dapat menguatkan lagi iman kita dengan pengisian yang baik dan sebagainya. Tapi saya sebagai Gen Xennial atau Gen X, saya membesar dengan kewujudan internet dan saya percaya ada banyak lagi perkara yang bermanfaat yang kita boleh buat tanpa teknologi. Jadi macam mana, percaya ataupun tidak dengan tetamu kita untuk kita berdiskusi tentang hal ini, berbaju flower, bersongkok hitam, berhati mulia. Namanya Ustaz Ahmad Muhammad Mokhtar, pengurusi Dai Avengers Group Consultant. Wah, ada title baru ni. Alhamdulillah. Panjang Jangan main-main. Kita boleh bertukar je lagi. Boleh bertukar. Bekerja rapat dengan Kapten Amerika dan juga Thor. Bukan tu saja. Di alam sebalik mata pun ada. Alam sebalik mata. Okay. Tapi apa yang menarik perhatian saya lah. Kita satu. Nas tak ada langsung. Oish. Ni. Oh. Dia dua. Betul juga ya. Dia ada dua atas meja. Ustaz kita ada dua. Okay, sekarang kita tanya sebab followers dia dekat Instagram pun 117,000 orang. Jadi sebagai seorang ustaz yang cakna dengan teknologi, adakah teknologi ini bagus untuk Ramadan, untuk kita menghayati Ramadan ataupun tidak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Abang Nas Haziq dan kita punya semua viewers, insya-Allah. Alhamdulillah, sebenarnya bila kita cakap tentang Ramadan ni, kita boleh buat satu vibe tau. Sebab game dekat dalam media sosial ni dia ombak. Jadi apabila kita nak buat satu mood, kita tahu masya-Allah tabarakallah, bila keluar lagu-lagu dia selalu akan viral. Bila masuk Ramadan, lagu yang akan viral adalah Marhaban Tiba. Marhaban Tiba. Betul. Saya terlibat tapi saya betul kan? Ramadan tiba. Ramadan tiba. Sebab saya selalu bila capai Ramadan je, Marhaban Tiba dulu. Betul, saya setuju. Jadi dia sesuai. Saya tengok masya-Allah tabarakallah dia akan naik tau. Dan dalam masa yang sama, vibe ataupun kita punya rasa semangat dan keluar banyak lagu-lagu, contoh lagu Maher Zain, dan dia akan naikkan kita punya rasa semangat. Sebenarnya apa yang ada dekat hari raya kecuali kalau lagu didendangkan. Macam tu juga dengan Ramadan. Bila Ramadan je kita akan dengar lagu apa, selangkah demi selangkah. Jadi bergantung kepada pilihan diri sendirilah ni. Yes, dia sebenarnya apa yang kita view kat situ, dan sebenarnya dia penting sebagai pendakwah, dia penting dalam sebahagian hal. Tetapi ada sebahagian hal yang ada banyak masalah. Seperti contoh bila kalau pada pandangan saya lah, pertamanya dia akan ada hal bila kita asyik post je dan tarawih dan witir dan semua dan je masalahnya. Macam tu barakallah. Dia dan tu satu masalah dia. Yang keduanya apabila contoh imam bagus tau untuk dia selalu ada live dalam keadaan tersebut. Tapi the point is adalah imam tu akan ada banyak masalah untuk dia set up sekejap kamera, lepas tu dia bertugas. Kalau orang lain yang buatkan, it's okay. Tetapi dalam masa yang sama, dia akan menjadikan kita akhirnya terkeliru antara dua. Sebab persembahan ni dia ibadah tau. Dia bila kita kata ibadah sama dengan persembahan, dia kena tahu kita nak present dekat siapa. Kalau kita present dekat viewers, yes, viewers akan dapat. Tapi kalau kita present dekat Allah, yes, Allah Ta'ala akan dapat amalan kita. Okey, tadi Ustaz dia cakap pasal kita rasa vibe tu. Itu di luar. Itu di luar. Kan, di dalam social media, di dalam telefon. Dan bagaimana pula kalau di dalam rumah? Suasana dan imarahkan Ramadan di dalam rumah kita. Menggunakan teknologi. Kalau kita pakai telefon, kita tak layan orang sekeliling kita. Kita tak mengimarahkan bersama-sama. Jadi maknanya dia setujulah. Bukan. Saya nak kita nak bagi dia bagi point tu. Dia nak bagi point. Yes. Okey, sila. Kalau nak kata hari ini saja, sebenarnya Ustaz sendiri terima puluhan mesej untuk ucapkan selamat menyambut Ramadan. Hari ini saja. Sebab kan maklumlah kita kawan dengan AJK masjid. Tok siap mesej, tukang sunat mesej, semua sunat. Semua sunat pula dah, semua mesej. Masya-Allah tabarakallah. Berapa kali sunat
sunat lu. Itu dah tu. Kan? Semua bagi tahu Ustaz selamat menyambut. Dan apa yang penting dalam keluarga sebenarnya kalau kita nak gunakan telefon ni, dia satu sekarang ni. Aplikasi nak membetulkan bacaan Quran banyak sangat. So that's why sekarang ni dia dah tak payah ada ustaz dah. Dia dah tak payah macam nak cari ustaz, pergi jumpa, tak perlu nak tengok rancangan-rancangan yang Ramadan ni. Kita tahu TV3 keluar banyak bagus-bagus program agama. Jadi dia tak perlu dah, dia boleh buka masya-Allah tabarakallah sambil dia tengok, lepas dia habis dengar ceramah, dia betulkan pula dalam handphone dia. Dia nak perhalusi. Boleh perhalusi. So bila sebelum berbuka tu kan macam bagus semua buka handphone, buka Quran, baca, seorang dengar kan. Kalau dia orang buka lah ya. Kalau dah buka masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan yang dia buka tu Quran lah. Tapi kalau yang dia buka tu scroll kan for you page masya-Allah tabarakallah. Jadi dia kena make sure supaya digunakan elemen yang ada teknologi tu untuk kebaikan. Abang Nas kata pesanan-pesanan itu mak dia dah bagi dah. Itulah dia. Jaga mata, jaga pertuturan, jaga hati, jangan besar diri dan sebagainya. Ini semua mak saya pesan masa kecil-kecil ni. Jadi kenapa Ramadan baru kita nak tekankan semula Ustaz? Dia sebenarnya dalam Ramadan ni kita tahu dalam hadis yang menyatakan kepada kita Allah Ta'ala buka semua pintu syurga, Allah Ta'ala tutup pintu-pintu neraka, dan yang paling penting Allah Ta'ala tangkap jin-jin yang jahat ni. Kata Imam Ibn Hajar, yang maksud jin jahat ni bermaksud asyayatin, pemimpin-pemimpin mereka. Jadi mungkin ada yang akan ditangkap sebelum maghrib ni nanti. Masya-Allah tabarakallah. Zik, okey tak? Lepas dekat jin tadi. Dia dah terperanjat dah. Dia dah macam menegak kan. Dan yang paling penting sebenarnya semua kita punya musuh, enemy kita semua dah kena tahan. Jadi bezanya adalah kalau dia tak ada, bermaksud diri kita yang bermasalah hari ini. Bukan dia yang, bukan salah, tak boleh salahkan dia. Bermaksud nafsu kita sendiri yang sebenarnya tak boleh untuk jaga diri kita, tak boleh jaga tangan, jaga mulut, jaga mata. Sebab tu saya nak kata, kalau boleh bulan Ramadan ni, untuk kawan-kawan kita yang netizen ataupun nurtizen, masya-Allah tabarakallah, nurtizen. Nurtizen, kita netizen bulan Ramadan kena jadi nurtizen. Bermaksud setiap perkataannya itu masya-Allah tabarakallah yang baik-baik, yang murni-murni. Kalau orang tu tengah tunjuk kereta besar, tulis ya Allah hebatnya rezeki daripada Allah, komen tu. Jangan ada komen ini apa ni menunjuk, jangan. Masya-Allah tabarakallah. Itu bulan lain. Dia penyakit hati. Penyakit hati. Jadi dia jadi nurtizen. Bermaksud dengan jaga perkataan, jaga kalimah. Sebab isu dia adalah pahala Ramadan dia akan terbuang sikit demi sedikit, khususnya dengan setiap ketidakpenjagaan kita. Jadi kalau boleh kita nak pastikan daripada pagi sampai ke maghrib itu kita jadi orang yang bagus dan baik. Ya. Tapi dengan menggunakan teknologi ni kita boleh melihat pelbagai video. Sebenarnya video-video kan sekarang ni pelbagai aplikasi yang mengeluarkan video yang ada ceramah-ceramah. Dan ada juga perkataan-perkataan yang baik, video-video yang quote, orang kata memberi nasihat kan, bukan daripada kalangan ustaz. Daripada kalangan influencer, orang biasa pun ada yang buat video tu. Tapi Zik, argument saya lah. Kita tengok video-video ni semua. Memang alhamdulillah rasa pun lapar. Tiba-tiba, dasar terlepas Zohor kita. Ini yang saya maksudkan. That's why kita perlu install apps azan. Itu dia. Bergaduhan teknologi. Tapi nak bertanya kepada Ustaz lah. Dalam masa kita menjalani fasa pandemik ya, PKP, memang teknologi amat membantu kita tak dapat berhubung. Jadi kita nak mengaji bersama-sama dan sebagainya. Kita gunakan teknologi ni. Jadi dah lepas pandemik ni, dia macam terus tersekat dalam era tersebut. Bagus ataupun tidak. Kerana kita, kalau boleh, kita nak bersama-sama di bawah satu bumbung untuk mengimarahkan Ramadan, terutama di rumah. Pendapat Ustaz? Masya Allah, dekat sini saya tak dapat nafikan sebenarnya. Kita banyak tersekat, terutama generasi kita yang generasi muda hari ini, kita banyak tersekat dekat media sosial. Kita datang ke masjid, dulu kena nawaitu i'tikaf dulu. Itu rukun untuk kita datang. Tapi rukun hari ini, bila dia datang, dia tangkap view dulu. Tangkap view dulu. Contoh Masjid Kota Damansara. Ini tak kena-kena dengan hidup yang mati. Masya-Allah tabarakallah. Dia akan tangkap dulu. Itu rukun dia pertama. Jadi rukun iktikaf tu dia hilang. Jadi subhanallah, sebenarnya bila kita datang di satu tempat, sebelum mana kita masuk, yang paling afdal dulu tahiyatul masjid. Jadi kita dapat tengok sebenarnya amalan ini sangat banyak perubahan. Antara perkara yang paling penting juga adalah dalam khutbah Jumaat. Dalam khutbah Jumaat memang khatib kata tak boleh berbicara antara satu sama lain sebab akan mengurangkan dan membatalkan pahala Jumaat. Tiba-tiba dia tak cakap, dia cuma cakap pakai handphone saja. Dia cuma mesej saja. Ada lubang di sana. Ada lubang kat sana. Jadi sebenarnya bagaimana? Itu tak bercakap. Itu kalau dikira dia sebenarnya muamalat bainan nas yang
dikatakan akan terbatalnya pahala Jumaat itu adalah muamalat bainan nas, tatakallam ma'an nas, bercakap dengan manusia. Kalau apa-apa benda yang ghafil, benda-benda yang melalaikan dia, even dia cakap dekat dalam WhatsApp ataupun dia cakap lepas ni kita lepak dekat nasi kukus ayam dara, masya-Allah tabarakallah kan. Jadi itu adalah muamalat yang melalaikan dan itu juga ditegur oleh Nabi Muhammad. Tak boleh lah. Tak boleh. Sampai sana pun dah ada ketegahan. Tutup telefon tu. Yes, sebab itu sebenarnya kita kena cantumkan tau apa yang Abang Nas sebut dengan Haziq sebut. Dia boleh pakai tapi dengan pengawalan yang betul. Sebab itu kita perlukan Datuk tadi SKMM untuk memastikan bahawa betul-betul link betul-betul link. Kita kalau boleh link kan satu ni, masya-Allah tabarakallah, supaya mereka menggunakan semua benda ni dalam keadaan yang baik, terkawal dan menuntun keadaan yang baik. Sebab itu saya sebenarnya nak puji juga netizen Malaysia ni. Kalau orang kata netizen ni kita toksik dan sebagainya, somehow kita dapat tengok ada juga benda yang dia mewakili pendakwah untuk dia tolong buat kerja. Ya, betul. Ada masa kadang-kadang orang ni dia terpaksa untuk tak tunjuk dia punya kehidupan dia sebab dia takut netizen. Okeylah, mungkin dengan pendakwah dia tak geram sangat. Tapi kalau dengan netizen, nak lawan netizen tak tahu. Masya-Allah tabarakallah. Jadi dalam keadaan ni, netizen ada baik dia juga. Dalam keadaan yang sama juga kita kena kawal lidah dan jadilah seorang yang sangat berpedoman insya-Allah. Kawal lidah, kawal jari. Ya. Kawal jari lah sekarang. Jari-jari ni ada lidah ni dekat jari ni, masya-Allah. Ni yang lagi tajam juga ni. Sama tajam. Betul, sakit. Mungkin kata-kata akhir untuk para penonton kita, Ustaz Puan, untuk mengimarahkan lagi Ramadan, mungkin tips menggunakan teknologi, kita gamatkan suasana Ramadan di rumah. Sebenarnya saya nak bagi tahu antara perkara yang sangat seronok pada hari ini adalah kita ada ruang dakwah yang besar menggunakan teknologi. Kalau sebelum ni kita dakwah mungkin boleh depan orang 200-300. Tapi di media sosial kita boleh cecah ratusan ribu bahkan jutaan. Jadi kita kongsikan benda yang baik-baik. Tak perlu terlalu dalam, tak apa. Kita ceritakan bagaimana suasana buka puasa dengan keluarga, bagi tahu macam mana adab dan kita bercakap benda yang baik dan kita kongsi benda yang baik, visualkan semua perkara yang baik-baik supaya bila orang tengok kita, orang rasa bahagia dan yang paling penting sekali kita dapat jaga hidup kita dan kita satu benda, jaga diri kita supaya orang tak pula mengata kita jangan buka diri untuk fitnah. Mudah-mudahan teknologi yang ada pada hari ini menyemarakkan lagi semangat Ramadan dan saya nak ucapkan selamat berpuasa. Kita tunggu dulu pengumuman nanti. Ya, betul. Jangan bagi ucapan awal tak tentu kan. Yang paling penting selamat beribadah insya-Allah. Tentu Ramadan. Insya-Allah antara esok atau lusa. Itu tu kan. betul. Tapi insya-Allah esok Insya-Allah. Nabi pun dah umumkan besok Ramadan, insya-Allah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ahmad Fuad Muhammad Mokhtar, pengerusi Da'i Avengers Group Consultant ataupun Ustaz Da'i Fuad kita yang sudi bersama dengan kita hari ini.